Hai, dalam video tutorial kita pada kali ini, kita akan belajar tentang data structure dalam Python. Kebiasaannya, kita deal with variable with a single value. Sama ada value tersebut adalah nombor ataupun value tersebut adalah dalam bentuk string ataupun text character. Tetapi kalau kita tengok di sini, apa yang kita buat adalah kita masukkan satu nilai ke dalam satu variable. Okay. Dalam computation, okay, if you work with complex computation, kita perlukan satu kaedah yang lebih fleksibel supaya variable tersebut, selain daripada dia menyimpan satu value, dia boleh menyimpan berbagai-bagai value. Dan value yang disimpan dalam variable tersebut boleh terdiri daripada pelbagai jenis data type. Boleh jadi integer number, boleh jadi floating number, okay, ataupun boleh jadi karakter. Okay. So, ada 3 jenis data structure dalam Python. Pertama adalah list. Yang kedua adalah tuple, dan yang ketiga adalah dictionary. Kita akan tengok satu persatu. Pertama sekali, kita akan belajar tentang list. List merupakan salah satu data structure that is flexible. Maksudnya dia boleh simpan beberapa value dalam single variable. It is mutable. Kenapa dia mutable? Because it allow user to manipulate or change the element inside the list. Untuk makluman, list bukan array. Untuk kita define list, kita kena menggunakan square bracket seperti yang kita tengok dalam screen. Okay. So ini adalah cara untuk kita defining a list of X. Dan setiap elemen, setiap elemen yang kita nak masukkan dalam list X, kita kena letakkan di dalam square bracket ini. Alright, let's create the list menggunakan Jupyter Notebook kita. So, katakan list kita itu kita simpan dalam variable X. Okay. So, untuk define the list, kita kena menggunakan square bracket. Okay. Kita gunakan square bracket. Bukan parenthesis, bukan curly bracket. Okay. Setiap simbol ini dia mengandungi maksud tertentu ya, bila kita deal with data structure. So, dalam case ni kita nak define a list, so kita kena menggunakan square bracket. Okay. So, list X ini mengandungi elemen, elemen yang terdiri daripada 6 nombor, iaitu 10, 20, 30, 40 dan 50. Okay, to complete the process, untuk kita assign elemen ini ke dalam variable X dalam bentuk list, kita run this cell. Kita boleh cek semula apakah type variable X ini. So kita gunakan command type. So kita type X di dalam keyword argument type tersebut. Okay. So then kita run and dia akan return ya jenis data structure iaitu list ya. Alright. So, kalau saya nak view semula apakah nilai yang saya telah simpan dalam variable X, so saya boleh type X saja dalam cell tersebut, lepas tu run. Setiap elemen dalam list X ini akan dimapkan kepada index number. Index number ini menunjukkan lokasi setiap elemen ini di dalam variable X. Python akan mengindekskan number ini kepada dua kaedah.
Pertama adalah menggunakan positive indexing, di mana indeks yang paling kiri sekali akan bermula daripada kosong dan nombor ini akan meningkat by 1, okay, untuk the next following element. Sebagai contoh, untuk list X yang mengandungi 10, 20, 30, 40 dan 50 sebagai elemen, untuk nombor yang pertama ini, iaitu nombor 10, akan diindekskan dengan value sifar, dan seterusnya, sebagai contoh 20 akan diindekskan dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Untuk negative indexing pula, ia akan bermula daripada nombor yang paling kanan sekali. Sebagai contoh, dalam list ini nombor 50 adalah yang paling kanan. So, indeks yang pertama bagi negative indexing bermula dari nombor yang paling kanan adalah negatif 1, kemudian diikuti negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Indexing ini sangat penting apabila kita mahu memanipulasikan elemen dalam list tersebut. Perkara pertama yang kita nak tengok dahulu adalah bagaimana untuk kita nak akses elemen ini melalui index number tersebut. Ini merupakan cara kita menulis kod sekiranya kita nak akses elemen menggunakan index number. Kita hendaklah specify dahulu apakah variable tersebut. Kemudian bersebelahan dengan variable tersebut, kita kena letakkan nombor indeks di dalam square bracket. Okay. Sebagai contoh, dekat sini saya letakkan nombor 2, iaitu index number dalam variable list X, dan when I run this command ataupun code, dia akan memberikan input 30. Kita juga boleh menggunakan negative indexing. Sebagai contoh, sekiranya saya akses elemen negatif 2 dalam variable X, so dia akan return value 40, kerana 40 telah dimapkan kepada index number negatif 2 ataupun 3. Mari kita cuba take that into action by typing it into a code. Okay, tadi kita nak akses, kita nak akses elemen dalam list X with the index number 2. Okay, kita tahu yang nombor yang pertama ini index with 0, dan 1, 2, 3, 4, dan my expectation bila saya run code ini, saya akan dapat 30. Cuba kita run and see the result. So you see, output dia akan jadi 30. Sekiranya saya akses menggunakan negative indexing, sebagai contoh negatif 2, nombor yang last sekali ataupun nombor yang paling kanan akan diindeks dengan negatif 1. Nombor yang seterusnya adalah negatif 2. So saya expect output yang saya dapat adalah nombor 40. Cuba kita run dan tengok. Kalau tengok di sini, kedua-dua output bagi program yang kita telah type memberikan jawapan yang seperti kita expected. Sekarang kita nak belajar pula macam mana kita nak slice elemen dalam list tersebut. Slicing adalah proses untuk kita nak ambil certain portion of element, a range of element dalam list. So untuk membuat slicing adalah penting untuk kita mengetahui index number bagi setiap elemen tersebut. Sekiranya saya nak ambil range of element, sebagai contoh 20, 30 dan 40, saya kena slice the element dari index number 1 sehingga number 3. Tetapi bila kita comes to the programming, punctuation yang sangat penting dalam slicing adalah colon. Nombor yang sebelum colon ini menunjukkan index
bagi elemen pertama yang kita nak slice, dan selepas kolon tersebut itu adalah nombor indeks yang menjadi boundary kepada our slicing. Untuk makluman, nombor yang selepas kolon ni elemennya tidak akan dimasukkan ke dalam slicing tersebut. So sebagai contoh, bila saya slice elemen dalam variable x daripada index number 1 until 4, maksudnya yang keempat ni kita tak kira. So output yang saya akan dapat adalah elemen that index with 1, 2 and 3 sahaja untuk kod yang ini. Saya juga boleh menggunakan negative indexing mixed together with positive indexing. Sebagai contoh, yang ni hingga negatif 1. Tetapi seperti yang kita tahu, the element for the index number after colon tidak akan diambil kira. So maksudnya value yang bagi coding ni dia akan ambil value untuk daripada, bagi contoh, 0 hingga 3, which mean negatif 5 hingga negatif 2. So that is the way untuk kita menggunakan negative indexing. This is one of the flexibility di dalam menggunakan list ya. Okey, dalam contoh kod ini pula, kalau kita tengok tak ada nombor di depan ni. Sekiranya tak ada nombor, maksudnya kita slice dari awal. Kita slice dari awal hingga ke indeks number 3, tetapi seperti yang kita tahu, untuk number 3 ni, elemen untuk number indeks 3 tidak akan diambil kira. So output kita akan dapat adalah 10, 20 dan 30. Alright, so let's get into an action. Dengan menggunakan list yang sama, saya nak slice elemen 20, 30 dan 40. So saya tahu yang elemen 20 ini adalah index with number 1 dan elemen yang last sekali adalah index with number 3 ya. So untuk slice ketiga-tiga elemen ini, saya kena type the code x, nyatakan dia punya variables x, kemudian create the square bracket, gunakan square bracket, supaya kita buat slicing. Lepas tu kita akan type the first index number ya, yang untuk bagi elemen pertama yang kita nak slice. In this case is number 1. And kita nak slice until berapa? So we have to specify using a colon here. Kemudian memandangkan kita nak slice hingga elemen with index number 1, 2, 3 ya. So kita kena sehingga nombor 4. So maksudnya elemen bagi indeks nombor 4 ni tidak akan diambil kira. Dia akan diambil kira elemen sebelum elemen yang diindeks sebelum nombor 4 ini, iaitu nombor 3 lah. So bila saya run program ni, shift enter, so dia akan tunjukkan yang saya dah slice number yang diindeks oleh 1 hingga 3 in this case. Alright, so sekiranya saya nak slice elemen yang sama menggunakan negative indexing, so saya kena tahu negative indexing bagi nombor yang pertama, which is 20. So in this case, kita kena kira negative 1, negative 2, negative 3 and negative 4. So it means that we slice from negative 4 until memandangkan kita nak slice hingga nombor 40, elemen 40. So ini adalah negative 2 dan kita kena spesifikkan boundary iaitu negatif 1. So bila saya run program ni, so saya pun akan mendapat nilai yang sama dengan sebelumnya. Sekiranya kita slicing tanpa menyatakan nombor indeks sebelum dan selepas kolon, itu bermakna kita nak slice dari awal hingga akhir elemen
di dalam list tersebut. Sekiranya saya run code ini, kita boleh tengok yang semua elemen dari awal hingga akhir akan di slice. Terima kasih kerana menonton video ini. Saya harap Anda semua boleh mempelajari sesuatu mengenai list. Subscribe to my channel to get the notification for my next following video. Thanks.